Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini, sains tingkatan 1, kita sudah masuk kepada bab yang keempat, iaitu pembiakan. Kita akan belajar mengenai pembangkitan, pembiakan di dalam bab 4 ini. So, kita lihat sedikit penyataan berapa berkaitan dengan pembiakan. Secara purata, sebanyak 1,400 kelahiran bayi yang berlaku di Malaysia pada dalam masa sehari. Dalam satu hari itulah 1,400. Apakah kepentingan kelahiran bayi sebenarnya? Kenapa kita perlu zuriat? Kenapa kita perlu ada baby? Okey. Okey, yang pertama sekali Okey, yang pertama sekali, tahukah anda tentang maksud pembiakan? Okey, apakah itu pembiakan? Pembiakan adalah proses penghasilan individu baru oleh organisma hidup. Proses penghasilan individu baru. Okey, so kita dapat zuriat ataupun kita boleh panggil dia anak. Itu adalah maksud pembiakan, penghasilan individu yang baru. Okey. Pembiakan merupakan ciri asas bagi setiap organisma lah. Kita nak mewarisi keturunan kita, kita perlu ada zuriat. Okey, kerjaya dalam sains. Kerjaya dalam sains ini, kalau doktor pakar tu, berkaitan dengan perubatan kehamilan ni dipanggil pakar obstetrics ni, pakar obstetrik dan juga ginekologi. Ginekologi. Okey. Ini adalah berkaitan dengan doktor pakar kehamilan. Manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Ni ada gambar aja. Kat situ ada ibu tu pegang anak dia. Ayam pula dia tu. Ayam membiak dengan cara bertelur. Ikan paus membiak dengan cara melahirkan anak. Okey. Okey, yang sebenarnya pembiakan boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pembiakan seks dan juga pembiakan aseks. So kita akan lihat apakah itu pembiakan seks, apakah itu pembiakan aseks. Okey. Okey, kita akan tengok. Sebelum ni saya dah mengajar lain ni. Okey. Okey, pembiakan seksual dan juga aseksual. Ini so kita dapat perbezaan. Kita dapat melihat perbezaan dan juga persamaannya. Okay, kita tengok seks dulu. Pembiakan seks ni adalah melibatkan sel pembiakan. Ada sel pembiakan. Mesti ada gamit jantannya, mesti ada gamit betina ataupun sel ovum, sel spermanya ataupun sel ovumnya. Okay. Kalau aseksual, seks dia tidak melibatkan sel pembiakan. Dia kadang-kadang boleh sendiri-sendiri. Sendiri pun boleh membiak. Berlaku pada manusia, okey, seks ni berlaku pada haiwan peringkat tinggi, okey, seperti mamalia, burung, ikan, reptilia dan amfibia. Berlaku pada tumbuhan berbunga, okey. Dan seterusnya, kalau kita buat secara perbandingan untuk seks ni, berlaku pada tumbuhan juga, bawang halia ubi kentang sini, organisma ringkas, ameba, hidra, paramecium. Okey, dia boleh melakukan pembiakannya sendiri tanpa ada pertolongan daripada yang lain bantuan daripada yang lain. Ini adalah contoh-contoh organisma yang menjalankan proses seks. Ini burung, ikan, reptilia, tumbuhan berbunga, mamalia, amfibia. Manakala bagi ini adalah hidra, ameba, paramecium, halia, ubi kentang dan juga bawang. Itu adalah yang berkaitan dengan seksual. Okey. So kita tengok sedikit pembiakan seks. Okey. Pembiakan seks merupakan jenis pembiakan utama yang dijalankan oleh manusia, haiwan dan tumbuhan peringkat tinggi. Pembiakan bagi manusia bukan sahaja menghasilkan zuriat, malah melibatkan ikatan kekeluargaan dan juga kasih sayang. Okey. Pembiakan seks melibatkan dua induk, iaitu induk jantan yang membawa sel pembiakan jantan, iaitu sperma, dan juga induk betina yang membawa sel pembiakan betina, iaitu ovum. Kalau biasanya induk jantan ni, kalau manusia dia lelaki lah, orang lelaki ataupun
manusia lelaki yang membawa induk jantan, induk betina dibawa oleh perempuan. Okey, pada masa dahulu, Anthony Lan Liu Wenhoek merupakan saintis pertama yang mengkaji sel sperma menggunakan mikroskop pada tahun 1677. Bayangkan 1677 dia dah kaji kan mengenai sel sperma. Okey. So ini teknik penghasilannya induk jantan. Okey. Induk jantan mempunyai testis. Testis ni yang akan menghasilkan gamit jantan, iaitu sperma. Kalau betina dihasilkan oleh ovari dan menghasilkan gamit betina, iaitu kita panggil dia ovum. Pembiakan seks menghasilkan generasi baru yang berbeza daripada induknya dan menunjukkan variasi genetik. Tahukah anda tentang proses pembentukan generasi baharu? Apakah yang menyebabkan pembentukan bayi di dalam tubuh ibu yang hamil? Proses pertama yang terlibat adalah persenyawaan. Persenyawaan ni bagaimana kita nak cantumkan kedua-duanya, iaitu induk betina dan juga induk jantan tu nak dicantumkan. Itu adalah proses persenyawaan. Okay. So seterusnya, ada beberapa ciri, ada dua jenis persenyawaan, iaitu persenyawaan dalam dan juga persenyawaan luar. Persenyawaan dalam sini, dalam dan juga persenyawaan luar. Okey, apa itu persenyawaan dalam? Apa itu persenyawaan luar? Okey, persenyawaan dalam dia kata nukleus gamit jantan bercantum dengan nukleus gamit betina di dalam badan induk betina. Di dalam badan induk betina. Pelajar kena faham dah bahawa tempat pertemuannya berada di dalam badan betina. Okey. Persenyawaan luar bagi persenyawaan luar lah. Nukleus jantan bercantum dengan nukleus gamit betina di luar badan induk betina. Maksudnya di tempat lain. Mungkin atas air cantumannya. Okey. Induk jantan membebaskan gamit betina jantan di dalam badan induk betina. Maksudnya berlakulah sesuatu kan, berlakulah sesuatu. Contohnya asmaranya lah ya. Jadi induk tu, jantan tu dilepaskan di dalam badan betina. Okey, tempat percantuman tu lah. Induk jantan membebaskan sperma dan induk betina membebaskan ovum. Persenyawaan ini berlaku dalam air. Masing-masing lepaskan dalam air. Nanti dia akan cantum sini, carilah. Okey. Proses gamit jantan dan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamit betina dan bercantum membentuk zygote. Apabila berlakulah perhubungan tersebut, jadi bila dah gamit jantan bertemu dengan gamit betina akan menghasilkan zygote nanti. Gamit jantan biasanya berenang ke arah telur dan bercantum dengan gamit betina. Kalau dia persenyawaan luar ni, gamit jantan tu berenang-renang cari gamit betina. Okey, di kat sini kita ada sikit contoh lah. Okay, yang pertama ni seksual, bagaimana persenyawaan dalam dilakukan. Gambar pepatung. Okay? Gambar pepatung macam tu lah. Okay. Tekniknya boleh tekalah mana satu gamit apa jantan dan juga betina. Mana satu ni? Ini apa? Ini apa? Ini jantan. Ini betina. Nak fikir sikit kenapa. Okey, ini contoh bagi persenyawaan luar ikan. Dia punya gamit tu bercantum di luar badan. Contohnya dalam air tu, dua-dua lepaskan di luar, nanti pandai-pandailah gamit jantan tu cari gamit betina. Okey. Pembiakan aseks pula. Aseks ni kadang-kadang dia boleh berlaku sendiri tanpa ada melibatkan sel pembiakan. Tadi ada jantan, ada betina, ini tak perlu. Okey. Pembiakan seks berlaku dalam organisma ringkas seperti ameba, paramecium hydra. Tumbuhan seperti bawang, halia dan ubi gentang juga membiak secara aseks. Pembiakan aseks hanya melibatkan satu induk saja. Ada satu je, katakan ameba satu, nanti boleh jadi dua pula ameba tu. Okey. Persenyawaan tidak berlaku dalam pembiakan aseks. Individu baharu yang dihasilkan adalah seiras secara genetik dengan induknya. Variasi tidak wujud dalam kalangan anak. Pelbagai cara pembiakan aseks diterangkan pada darjah 45 yang berikutlah. Okay.
Cultured tissue adalah contoh bioteknologi dalam penghasutan individu baru. Teknik ini akan menghasilkan tanaman baru dalam tempoh masa yang singkat. Ini kita dah, saintis-saintis sudah kaji dah bahawa akan ada satu sistem cultured tissue ni cepat lagi boleh membiarkan berlaku, boleh menghasilkan individu baru yang lebih cepat sekali. Okay, kita tengok yang seterusnya. Ini adalah contohnya pembiakan bagi ini. Saya takkan bacakan dulu. Saya harap pelajar dapat study ini. Ni dia punya kedudukannya terbalik, saya tak boleh nak perbetulkan. Okey, nanti kita akan terangkan di dalam kelas yang akan datang. Okey, ini cara vegetatif. Okey, vegetatif ni ada akar, batang dan juga daun. Okey, lobak merah ubi kelediknya bagaimana dia, contoh caranya. Bahagian akar tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baharu. Guna akar je, nanti akar tu yang akan jadi dia punya induk yang baru. Bagian batang tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baharu. Bagian batang yang akan jadi tumbuhan baru. Okey, daun pula pada bagian daun lah. Biasanya pokok setawa ni dapat jadi hasilkan individu yang baru, dan juga pokok begonia. Okey, Okey, kepentingan pembiakan. Okey, kepentingan pembiakan ialah dah kita tahu tadi, menghasilkan individu yang baru. Oleh itu dia adalah bertujuan untuk menambah bilangan organisasi. Kegagalan menghasilkan individu baru boleh menyebabkan kepupusan. Itu boleh menyebabkan kepupusan. Itulah kepentingannya pembiakan. Kita tengok sini, mensyukuri kebolehan membiak untuk menyambung zuriat. Okey, so kita tak boleh nak, walaupun kita dah tahu cara pembiakan ni berlaku, tapi kita tak boleh sesuka hati lah nak melakukan berhubungan yang di luar nikah. Sebab tu banyak kes pembuangan bayi meningkat dari hari ke hari ini. Jadi kebolehan membiak ni adalah satu kurniaan Tuhan yang patut disyukuri. Jadi pembuangan bayi ni adalah sangat kejam dan tidak sepatutnya berlaku. Okay. Bayi yang dilahirkan adalah penyambung spesies manusia pada hari ini. Okay. Itulah saja permulaan bagi pembiakan seks dan juga aseks serta perbandingannya. Okay. Apakah perbezaannya? Seks dan juga aseks, apakah perbezaan persenyawaan dalam dengan persenyawaan luar? Saya harap pelajar faham. Okay. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.